Sekarang, hari ini, bagaimana cara kita membentuk kita berfikir? Bagaimana cara membentuk kita berfikir? Dia ada beza antara perbuatan berfikir dengan perbuatan memproses maklumat lain. Perbuatan berfikir lain, perbuatan proses maklumat lain. Jadi bila kita faham tentang ini, kenapa baru-baru ini baru teori string teori dibuka pada kita? Pernah dengar string teori? Pernah dengar ke tak? String teori kita tak pernah dengar pun. Dan bila kita nilai balik, kenapa Allah jadikan setiap sesuatu yang Allah buat dan cipta ini berpasang-pasangan? Boleh rujuk dalam surah Yasin. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kenapa Allah buat berpasang-pasangan? Dan dalam kuliah saya sebelum ini memperkatakan tentang geliga. Dan hari ini geliga tak perlu lagi dicari, tetapi geliga datang cari kita. Pernah dengar video ini? Tentang geliga? Batu geliga. Dulu orang cari batu geliga sebab nak dapatkan keistimewaan dia, kehebatan dia, keajaiban dia. Sekarang ni geliga datang cari kita sebab Dajjal dah buat satu jenis batu geliga yang boleh kita guna. Tahu dia apa dia? Tahu? Intel. Batu geliga yang Dajjal buat untuk kita ialah Intel. Dan hari ini anda guna batu geliga tersebut. Siapa-siapa pun anda bawa batu geliga ni di pejabat ke, di rumah ke, waktu rehat ke, anda guna dia. Dan akibatnya daripada Intel ni lah mewujudkan dosa yang cukup banyak bagi pengguna dia. Walaupun kita tak nafikan kelebihan dia. Melalui Intel dan aplikasi inilah ramai orang fitnah orang sekarang. Ramai orang caci maki orang sekarang. Ramai orang kutuk orang sekarang. Ramai orang sebar berita palsu sekarang. Kalau dulu kita nak fitnah orang, kita nak caci orang, kita kena keluar rumah, jumpa tuan hak orang nak caci. Hari ni duduk sorang-sorang dalam bilik, boleh tak caci orang? Anda boleh caci orang duduk sorang-sorang. Tik. Dulu tak boleh. Dulu, mana mamak ni, mamak. Oh, mamak hang ni gini. Jumpa orang. Nak fitnah pun, Kak Melah, orang tu lah, lucu lah dia tu lah, apa lah. Lah ni anda nak fitnah pun sorang-sorang dalam bilik. Nak caci sorang-sorang dalam bilik. Nak meradang sorang-sorang dalam bilik. Nak bercakap sorang-sorang dalam bilik. Sisi kebaikan kita tak pernah nafi. Tapi peratusan hak besar, hak muncul ni hak baik ke hak macam tadi? Hak macam tadi. Kadang-kadang satu-satu benda yang di viral tak sahih dan pasti lagi, kita pun kadang-kadang jadi tukang pengesend juga kan. Mari satu berita, nampak baik ni, kita pun send. Mari satu berita, nampak baik, send. Tiba-tiba, silap tu fakta tu, Allah. Kalau benda tu fitnah, berapa orang dah sampai? Mudah tak nak buat dosa? Cukup mudah zaman ni, fitnah dia. Tapi kita tak sedar dan kita anggap itu biasa. Dan ramai orang guna dan sememangnya semua orang guna. Bila kita sebut pasal emosi, dia terkait dengan satu benda. Kuasa yang paling besar sedang pegang kita sekarang, iaitu kuasa wang. Dan kenapa dolar Amerika begitu berkuasa? Bila kita sebut tentang emosi, kita ada kepelbagaian emosi. Kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang kita gembira, kadang-kadang kita nyaman, positif. Kadang-kadang kita bosan, kadang-kadang kita murung, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita cemburu, negatif. Bila ditanya kepelbagaian emosi tadi sama ada baik atau buruk, positif atau negatif, kita hanya boleh sebut dan memang kita mengakui dan menyatakan bahawa emosi ini dekat dan rapat dengan kita. Tetapi bila saya suruh tuding dan tunjuk di mana kedudukan emosi secara fizikal, siapa berani tunjuk? Di mana tempat dia? Ada emosi tak? Ada. Saya ada emosi. Tuan pengurusi ada emosi? Ada. Cuba tunjuk secara fizikal tang mana emosi itu duduk lah ni.
Duk mana emosi adik? Abang, emosi duk kat mana? Ada tak emosi? Ada. Nak tunjuk tak boleh. Hakikatnya melalui panca indera yang 5, kita tak boleh tunjuk tang mana emosi. Mata kita boleh lihat tak emosi? Tak boleh. Telinga kita boleh dengar tak emosi? Tak boleh. Hidung kita boleh hidu tak emosi? Tak boleh. Lidah kita boleh rasa tak emosi? Tak boleh. Boleh raba tak emosi? Oh, ni emosi rupanya. Tak ada. Siapa boleh dakwa? Di mana dia boleh tunjuk fizikal emosi yang sebenar? Dan sekarang soalan saya, emosi anda berada pada tahap mana? Positif atau negatif? Ustaz ni ceria malam ni. Ustaz ni bagus malam ni. Ke ustaz ni meluat malam ni. Ustaz ni menyampah malam ni. Hak mana? Jawapan ada pada anda. Sama ada anda nak letak anda positif atau nak letak anda negatif. Sekarang persoalan yang lebih umum ialah jawapan yang paling benar, emosi sememangnya tak pernah duduk dengan kita. Emosi tak pernah duduk dengan kita. Dia duduk di satu alam dan dimensi di luar kita. Dia hanya akan datang bila kita memerlukan dia. Tapi bila masa saya cakap emosi, saya nak marah ni, mai, tak pernah cakap kan? Emosi, saya nak rasa bosan ni, masuk, tak pernah. Kalau kita belajar teori string tadi, sebenarnya ada 11 dimensi, walaupun secara basic yang wujud secara tersusun dan berpasangan. Kalau kita belajar, bukan nak terang string teori malam ni, tapi ada 11 dimensi lain yang wujud secara berpasangan dan tersusun di luar kita, yang sememangnya emosi itu duduk di luar. Bagaimana emosi terhasil? Emosi ni dia macam portal atau gateway. Dia lorong pintu jalan kepada kita. Contoh dimensi duduk depan kita. Ni emosi. Emosi ni lorong masuk pada kita, gateway pada kita, portal pada kita. Satu benda paling penting. Sesiapa pun yang mampu dan boleh mengawal emosi anda, seseorang itu boleh kawal perasaan anda. Siapa yang mampu kawal emosi anda, dia mampu mengawal pemikiran anda. Siapa yang mampu kawal emosi anda, dia mampu kawal semua deria anda. Dan yang paling penting, siapa yang mampu kawal emosi anda, dia mampu mengawal tingkah laku anda. Okey, pening. Positif tak apa. Dengar betul-betul saya cakap tadi, emosi duduk di luar, dia portal dan gateway nak masuk dalam kita. Siapa yang boleh kawal emosi kita, dia boleh kawal kita. Ni sistem Dajjal. Baik, lihat pada komputer. Lihat pada komputer. Laptop lah konon-kononnya kan ni. Buka laptop. Depan ada skrin. Sekarang, untuk kita berinteraksi, berkomunikasi dan bagi arahan pada komputer, kita nak buka komputer, nak berkomunikasi dengan dia, interaksi dengan dia, bagi arahan pada dia. Sekurang-kurangnya ada 4 tempat kita boleh bagi arahan. Yang pertama ialah nyonyek ni apa? Mouse. Kita panggil tertikus. Boleh bagi arahan pada dia. Selain daripada mouse, apa lagi boleh bagi arahan? Papan kekunci. Apa dia? Keyboard. Boleh bagi arahan. Ataupun skrin sesentuh, touch screen, ataupun sebiji duduk atas kepala tu. Buat lagu ni mungkin boleh buka password. Buat lagu ni boleh buka password. Apa dia? Kamera kecil tu. 4 jalan ni kita boleh berkomunikasi, berinteraksi dan bagi arahan pada dia. Itu pun sekiranya 4 benda ni wujud. Cuba bayangkan tanpa 4 ni bagaimana kita nak komunikasi, nak interaksi dan bagi arahan pada dia. Selain 4 ni, ada jalan lain? Anda tak mau guna mouse, tak mau guna papan kekunci, tak mau guna kamera, tak mau guna touchscreen. Agak-agak jalan mana anda boleh berkomunikasi dan bagi arahan pada dia? Mak, jalan mana lagi, Mak?
Jalan mana lagi nak bagi arahan pada komputer selain pada 4 tu? Anda fikir ada arahan lain? Ataupun tak ada? Dengar dulu. Baik. Sekarang, bagaimana anda nak berinteraksi dengan dia? Contoh, kita tengok, kita berinteraksi sekarang dengan dia sebab dia ada skrin. Ya memanglah Ustaz, komputer mana hak tak ada skrin? Sebab dia ada skrin lah, kita boleh baca informasi, kita boleh baca maklumat, kita boleh baca tulisan. Dalam bentuk apa? Nombor. Dalam bentuk huruf, dalam bentuk logo, dalam bentuk simbol. Satu. Bukan sumber, simbol. Satu. Yang kedua ialah, kita juga mungkin boleh bermaklumat, berinformasi dengan dia melalui speaker pembesar arahan. Dia nak sebut apa? Tekan yang ni, tekan yang tu, tekan yang tu, melalui suara yang kita dengar. Kadang-kadang, adakah kita tengok dia ini, ada tayar dan ada kaki untuk dia bergerak bebas ke mana-mana jasad dia. Tiba-tiba keluar tayar, gerak sendiri. Tiba-tiba keluar kaki, dengan sendiri. Pernah tengok tak? Tak pernah. Ataupun mungkin, mana punca sumber kuasa dia? Mungkin bateri, mungkin power supply, sampai kepada power point. Apa tuan dia? Ada tuan tak dia? Ada jantina ke dia? Baik. Kalau bayangkan suatu masa diciptakan satu robot yang boleh berkomunikasi dengan kita, yang kita namakan robot, cyborg atau humanoid. Pernah tengok filem cyborg? Pernah tengok filem cyborg? Cyborg 1, cyborg 2, cyborg 3. Pernah tengok? Tengok manusia robot. Baik. Bila manusia cipta robot dalam bentuk manusia, dia boleh lihat kita, dia boleh sentuh kita, dia boleh pegang kita, dia boleh peluk kita, dia boleh rasa kita melalui taste sensor yang dibuat pada robot, dia boleh bercakap. Tetapi satu benda saja yang tak ada pada robot. Apa dia? Hak tadi. Emosi. Semua robot boleh dikawal, dibuatlah ni. Sama macam komputer, tapi emosi robot tak ada dan kita ada. Dan hari ini bila anda berada pada position emosi yang negatif, sama ada murung, bosan, sedih, marah, cemburu, ketahuilah bahawa sememangnya ada makhluk dan entiti yang cuba hack dalam pemikiran kita. Ada entiti dan makhluk yang dah masuk melalui lorong dan portal tadi, melalui pemikiran kita. Kalau nak hack komputer, nak hack robot, senang. Bagaimana nak hack orang? Sebab dia nak manipulasikan kita, dia nak manipulasikan kamu semua. Inilah cara dia hack kita dengan emosi. Dia boleh guna bantuan jin melalui portal dan gateway ni. Tetapi di luar sana ada stimulasi atau rangsangan luar yang paling mudah dijana, iaitu kuasa wang. Lalu terciptalah duit kertas, wang yang diagung-agungkan, wang yang dicari-cari, wang yang dipuja-puja. Siapa? Kita semua. Inilah stimulasi dia, inilah rangsangan luar dia. Hak luar dah ada kuasa wang tadi. Tiba-tiba dia masuk dalam portal, dia masuk dalam gateway tadi, dia cucuk anda pada posisi negatif. Dan akhirnya dengan kuasa wang tadi, apa berlaku yang sebelum ni tak pernah berlaku? Dengan wang ni lah kamu saling tipu menipu dengan kawan-kawan kamu, dengan sahabat kamu, dengan bapak kamu. Kes wang ni lah. Pernah tipu kawan kerana duit? Banyak berlaku. Pernah tipu sahabat kerana duit? Banyak berlaku. Pernah tipu isteri kerana duit? Banyak berlaku. Pernah tipu bos kerana duit? Banyak berlaku. Rangsangan luar cuma kuasa ini, duit. Lepas tu dia masuklah dalam portal emosi kita. Ada tak orang mati kerana duit? Ada orang berbunuh kerana duit? Ada orang mencuri dan merompak kerana duit? Ya. Sememangnya hari ini dengan kuasa duit dia boleh menjadikan anda seorang penipu. Dengan kuasa duit dia boleh menjadikan anda pencuri. Dengan kuasa duit dia boleh menjadikan anda perompak. Dengan kuasa duit dia boleh menjadikan anda pembunuh. Dengan kuasa duit dia boleh menjadikan anda pelacur. Benar atau tidak? Sebab semua orang nak duit.
Dan anda sanggup buat apa yang Allah larang, apa yang Allah tak perintahkan demi benda ini. Nampak ringkas, duit, ringan, kertas, tapi itulah yang berlaku dalam dunia sekarang. Yang kita duk pejam celik, fikir pasal apa? Pasal duit. Nak bayar hutang pakai duit, nak beli barang, duit, minyak, duit. Jadi hidup kita duk tumpu, duk kejap hani. Lepas tu cucukkan emosi, berlaku di mana? Kan dia dah ada alat pembunuh kebosanan anda. Apa dia alat pembunuh kebosanan anda? Duduk dalam rumah anda tu, di ruang tamu. Apa dia? TV. Alat membunuh kebosanan anda. Dulu kita dengan orang tua tak ada TV, tak bosan pun. Lah ni tak ada TV, apa jadi? Cuba pergi mana-mana rumah. Ada tak rumah tak ada TV? Mungkin ada miskin lah tu. Kalau boleh tanya, pakcik ni tak ada TV sebab miskin. Tapi kalau boleh nak ada TV. Oh, marilah kalau free. Dan angkat tangan siapa yang TV dia rosak petang ni, bulan depan pun saya baru beli, ustaz. Dia rosak awal bulan, lepas pada gaji dah, saya akan beli dapat gaji yang seterusnya. Angkat tangan. Saya takut lusa tu pi dah sengheng tempah TV baru. Faham ke tak maksud saya? Siapa dia kata, okey 6 bulan lagi TV saya rosak hari ni, ustaz, 6 bulan lagi baru saya beli TV. Angkat tangan. Jauh sangat tu, ustaz. Siapa dia rosak petang ni, 3 bulan lagi baru saya beli TV? Tak ada juga. TV saya tak rosak ni, minggu depan baru saya beli. Tak, ustaz, esok saya beli dah. Sebab apa? Tak boleh ke tak ada TV? Apa yang jadi pada hidup anda kalau tak ada TV? Padahal bukan anda tengok pun, kadang-kadang sehari tak tengok TV. Betul tak? Kadang-kadang sehari tak tengok TV. Tapi kalau tak ada TV dalam rumah, tak boleh duduk ni. Lepas tu berlumba pula. Dah beli TV 32 inci elok-elok, kak senah sebelah TV 60. Demam bini kita. Abang, kak senah 60 ni lagu mana? Nak demam lah saya ni. Tak apalah, esok kita pi 72. Gaji kita ciput-ciput, nak 72, nak apa? Tengok. Bila negatif rangsang anda, anda sanggup apa saja demi nak memuaskan keinginan dan nafsu kita. Cabar mencabar, dengki mendengki. Last kali, apa yang perlu anda guna? Kuasa tadi, uang. Baik, benda ni disalurkan pada kita. Tengok TV, dengar radio. Kita pun tengok TV. Kemudian dia akan main dengan inferiority complex anda. Dia akan buat rasa anda terhina, dia akan buat rasa anda rendah diri. Unsur-unsur negatif akan dicucuk. Kita pun tengok. Anda tak handsome. Anda tak segak. Anda tak cantik. Anda jerawat batu. Muka bergeligih. Belilah produk terbaru kami. Keluar dah. Dengan produk terbaru kami, hanya 3 hari saja makan pil ni, kulit anda akan menjadi licin dan gebu. Betul? Anda tak sado, anda tak slim, perut boroi, perut buncit. Nak jadi segak, nak jadi kemas, nak jadi tough, nak jadi sado, belilah produk terbaru daripada kami. Kita pun rasa tercabar, perut buncit sungguh. Anda bodoh, anda jahil, masuklah ke kolej kami, dijangka bila keluar dapat kerja terus, padahal tak dapat kerja pun. Anda tak bergaya, belilah jam dan necktie kami. Anda tu, anda ni, hari-hari tak dicucuk pada anda. Boring pada makanan, belilah burger, belilah tu, belilah ni, belilah ni. Baik, benda ni nyata berlaku. Dan akhirnya ada di antara kita yang sanggup berhabis, bukan kata 100, bukan kata 1000, puluh ribu semata-mata nak beli produk-produk tadi. Beli hak tu tak hilang juga. Beli hak ni pun gelap juga. Beli hak ni hitam juga. Salah ke beli, ustaz? Tak salah. Tak salah. Tapi yang confirmnya hak nak habis tu, apa nama dia? Hak nak habis ratus ribu tu apa nama dia? Duit. Duit. Sekarang ni persoalan dia bagaimana nak tanggapi benda negatif ni jadi positif. Kalau saya senang saja. Anda tak handsome, anda huduh. Memanglah, memang kita tak handsome pun.
Jadi apa masalahnya? Anda boroi, Anda buncit. Memang saya boroi, saya buncit. Apa masalah dengan kamunya? Persoalan dia ialah benda-benda yang kamu tonjolkan tadi, malaikat Munkar dan Nakir nak tanya ke tak tanya dalam kubur? Malaikat Munkar Nakir tanya, ma rabbuka, ma kitabuka, ma dinuka. Dia tanya ke tak, pasal apa muka hang teruk sangat? Masa dulu tak pernah gonyoh ke? Tak pernah sentai ke? Sebab muka yang handsome masuk syurga, muka buruk macam ni masuk neraka. Lagu tu ke? Pasal apa perut buncit sangat? Orang sado saja masuk syurga, orang tough saja, ada 6 biji ban saja masuk syurga, perut boroi, perut buncit, ustaz pun masuk neraka. Tu ke? Jadi penting apa benda tu? Kalau hak dia tak tanya, hak dia nak tanya apa? Ma rabbuka. Cantik macam mana pun rabbuka tak kenal, jelita macam mana pun dinuka tak kenal, gebu macam mana pun kita buka tak kenal. Apa cerita? Faham tak sistem ni? Jadi hari-hari kuasa wang tadi. Ingat kuasa wang tadi. Dan demi untuk mendapatkan wang ini, anda sanggup untuk memenuhi segala hajat, keperluan dan nafsu anda. Dan kita pun tahu satu makhluk yang Allah sengaja lebihkan mereka dari sudut kejeniusan, Yahudi. Dan dalam beberapa ayat Al-Kahfi, mereka ini adalah pakar dalam teknologi. Sebab tu hari ini mereka buat macam-macam. Lepas Samsung J7 ni, tak keluar dah Samsung J lain? Tak keluar dah agak-agak? Anda beli dah ni 3,200. Lepas tu pak keluar, tak ada ni, hak telefon baru ni tak ada ni pada telefon aku. Agak-agak kekal ke? Tukar pula. Tukar mau duit. Kereta Proton pula dah. Kereta Pro 2 Beza baru beli 3 bulan. Tiba-tiba dia mai pula Vios baru, dijangka lebih bergaya dan hebat. Allah, Vios pula keluar. Aku ni baru 3 tahun. Kita pun trade in pula. Keluar Vios pun mari pula Honda City, corner tak terbalik. Allah. Ni baru 6 tahun tungkak Honda City. Dia tak akan pernah berhenti promote anda. Yang penting anda awak keluar duit, anda awak keluar duit, anda awak keluar. Bila kita tu nak keluar duit, kita hanya fikir pasal agama ke pasal kerja? Dah kita asyik duk trade-in, hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini. Kadang-kadang kerja siang pun tak habis lagi, malam nak kena sambung. Semata-mata nak mengekalkan hawa nafsu kita. Bahagian apa? Bahagian telefon satu hal, bahagian kereta satu hal, bahagian pakaian satu hal, bahagian perkakasan dapur satu hal, perkakasan rumah satu hal. Sofa pun loan, rumah pun loan, kereta pun loan, motor pun loan. Selipat je pun, kalau long one tu buat loan 10 sen seminggu pun loan juga. Sebab itulah ulama sebut, jangan kita rasa malu kalau hari ni orang kata kita miskin. Jangan rasa malu kalau orang kata kita ni papa. Tapi cubalah rasa malu kalau kita sanggup jadi penipu dan pendusta kita ni kaya dengan duit riba. Jangan malu orang nak kata kita susah, kita sesak, kita miskin. Tapi malulah pada diri kamu yang kamu khayal, yang kamu perasan kamu tu kaya hanya dengan harta dari duit riba. Kekayaan itu adalah pembohongan. Kekayaan itu adalah pendustaan di mata manusia. Jelas ke tak jelas sekarang? Pening ke tak pening? Emosi ke tak emosi? Jangan emosi, jangan pening, biar jelas. Ni baru sikit baru ni. Maksudnya kena panggil sekali lagi ni.